Kelas hari ini we are going to learn about tangents to circles. Okay, which is 6.3, and let's get to know about what is tangents. So tangent to a circle is a straight line that touches the circle at only one point. Okay, dia punya clue dia touches. Okay, touches at only one point. The point of contact between tangent and the circle is the point of tangency. So maksudnya apa? Maksudnya let's say kalau kita ada pilih satu point dekat bulatan. Okay, pilih satu point kat bulatan dan garisan itu dia kata straight line. So straight line itu hanya menyentuh sahaja titik itu. So dia mesti macam ni lah. Dia menyentuh sahaja. Okay, so garisan lurus itu dinamakan sebagai tangent. Okay, dia hanya menyentuh sahaja mana-mana titik atas circumference. Okay, macam ni, dia menyentuh sahaja. Kalau titik kat sini, dia menyentuh sahaja. Okay, so dia hanya sentuh. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh macam ni. Okay, dia tak boleh lalu macam ni. Okay, ini bukan menyentuh, ini memintas titik dan memintas bulatan. Dia tak boleh memintas bulatan, dia tak boleh masuk dalam bulatan. Dia hanya boleh menyentuh titik bulatan itu di luar sahaja. Okay, kalau samalah macam ni, naik masuk dalam. Okay, tak boleh. Okay, so titik-titik yang membuatkan disentuh oleh tangent, okay, titik-titik yang disentuh oleh tangent dinamakan sebagai point of tangency. Okay, so kita dah kenal apa itu tangent. Jom kita asah kefahaman kita. Okay, so ni soalan dia, contoh soalan dia. In the diagram below, identify points and lines which are tangents, points of tangency, not a tangent, not a point of tangency. Okay, so awak lukislah dekat buku nota awak. Soalan A. Okay, soalan A. Baik, soalan A1. Dia suruh kita nyatakan ataupun identify points dan lines yang mana tangent, yang mana yang bukan tangent. Okay, so untuk A, gambar rajah A ini, so kalau kita tengok kat sini, yang tangent adalah garisan RS dan juga ST. Okay, garisan RS dan juga ST. Sebab garisan RS dan garisan ST, dia hanya menyentuh sahaja pada titik dekat circumference. Okay, so kita bagi tahulah tangent adalah RS and ST. Okay, and then so bila mana wujudnya tangent, maka titik yang disentuh itu dinamakan sebagai points of tangency. So points of tangency adalah X dan Y. Gitu. Okay, dan not a tangent, mana-mana garisan yang memasuki bulatan. Okay, so kita tengoklah garisan PQ. So garisan PQ not a tangent. Dan bila mana garisan itu membuatkan ataupun garisan itu yang melalui titik-titik dan dia bukan tangent, maka titik-titik yang dilalui itu bukan point of tangency. So kita bagi tahulah A dan B. Okay, not a point of tangency. Ni lebih faham lah kat sini. Oh, macam ni. Okay, macam tu. Okay, so sekarang ni kita dah faham dah apakah itu tangent dan apa dia punya karakter dia. Okay, dia ada lagi karakter-karakter yang tambahan. Jom kita kenal dia.
Okey, so kita dah faham apa itu tangent. Ya, dia sentuh sahaja titik itu. Okey, karakter dia yang lain. Okey, karakter dia yang lain, boleh katakan karakter dia yang kedua. Sorry. The radius of a circle that intersects, memintas, memintas, okay, with a tangent to the circle at the point of tangency will form a 90 degrees angle with the tangent. Okay, so dia kata radius radius, nampak radius. So bila mana disebut radius, maka kita faham dia mula daripada center. Okay, bila mana mula daripada center O ni lah. Okay, center O, radius, bila mana dia memintas ataupun senang cerita dia berserenjang. Okay, berserenjang dengan garisan tangent. Maka sudut di antara dua line itu adalah 90 darjah. Okay, so nampak je garisan radius ini memintas pada tangent, maka secara automatik dia adalah 90 darjah. Kedua-dua belah lah. Dekat sini 90 darjah, dekat sini pun 90 darjah. Sebab satu garis lurus adalah 180 darjah. So itu adalah karakter yang kedua. Jom kita kenal dia lebih mendalam. Ini soalan dia. Okay, so boleh lukis. Okay, lukis biasa-biasa je. Sambil-sambil awak lukis tu, saya bacakan soalan dia. The diagram on the right shows a circle with center O, given that OQS is an equilateral triangle, iaitu sama sisi, and PQR is a tangent to the circle. Calculate the value of X, Y dan Z. Okey. So daripada gambar rajah ini, kita carilah information yang kita boleh dapat. So bila segitiga sama sisi, kita tahu setiap sudut dalaman dia itu adalah 60 darjah. So kita label lah, ini 60, ini 60, sini pun 60. Okay. Kemudian apa lagi kita boleh nampak? Daripada sini boleh tak kita dapat nilai X? Boleh. Boleh. Macam mana dapatkan nilai X? 180 tolak 60. Ya, betul. So, untuk dapatkan nilai X, 180 tolak 60, maka kita akan dapat nilai X adalah 120 darjah. Baik. So, apa lagi yang kita boleh tahu dekat sini? Okey. O ke Q. O ke Q adalah radius. Betul, sebab dia mula daripada center. So O ke Q adalah radius, dan daripada, tak kisahlah daripada center ke mana-mana, itu adalah radius. So O ke sini. Ni saya tunjuk arrow ni. Okey. O ke sini pun adalah radius. Maka bila radius dia sama panjang, so kita dah dapat dah sama kaki. So kerana kita tahu sama kaki, dia punya kepala dia sudut lagi besar dan kaki dia sudut sama. Okey, kaki dia sudut sama. Yang ni lah kaki dia. Ni kaki dia. Yang ni kaki dia. So nak dapatkan kaki dia, 180 tolak 120 tolak nilai X, kita akan dapat 60. Kemudian kita bahagi 2 untuk tahu sudut setiap kaki. So kita akan dapat 30 darjah. So sini 30, sini pun 30. So daripada information ini, boleh tak kita dapat nilai Y? Boleh.
Macam mana boleh? Apa yang kita boleh faham? Macam mana nak dapatkan nilai Y itu? 90 darjah tolak 30 darjah. Ya, sebab apa dia 90 darjah? Sebab PQO tu dia apa nama dia? Ha, apa dia? Garisan OQ itu dia dia memintas ataupun dia berserenjang dengan garisan tangent. So bila mana radius kena sahaja mana-mana tangent, maka sudut itu adalah sudut 90. So betul lah. So Y sama dengan 90 tolak 30, maka kita akan dapat 60 darjah. Settle. Baik, macam mana nak dapatkan nilai Z? Macam mana dapat nilai Z? Dapat ada idea macam mana dapat nilai Z? Cuba tengok apa yang kita boleh nampak kat sini. Nak nilai Z kan dekat, kalau dekat sini. Sekejap dekat sini dah 90 darjah. Warna merah ni. So sebelahan dengan dia pun 90 darjah juga. So kita dah dapat dah 60 darjah. Kan? Ataupun kita dah tahu ini adalah 90 darjah. Dan ini adalah 60 darjah. Dan ini adalah bentuk segitiga. Ya, bentuk segitiga. So kita dah ada dah dua sudut. So kita nak dapatkan nilai Z ini. Kita ambil 180 sebab hasil tambah sudut dalaman segitiga. Tolak dengan 60. Tolak dengan 90. So kita akan dapat 30 darjah. Itulah nilai Z. Okay. Ada soalan? Diam maksudnya tak ada. Okay, saya teruskan. So, saya teruskan. Karakter yang seterusnya. Okay, karakter yang seterusnya. Dia bagi tahu if two tangents to a circle with center O and points of tangency B dan C. Inilah points of tangency B dan C meet a point A. Maksudnya dia bertemu pada point yang sama. Maka kita boleh bagi tahu panjang BA sama dengan panjang CA dan sudut BOA iaitu X sama dengan sudut COA iaitu X. So nilai X bersebelahan itu samalah nilai dia. Okey. Dan dalam masa yang sama sudut OAB iaitu Y yang dalam segitiga yang lain dia adalah sama dengan sudut OAC yang segitiga yang lagi satu. So sedang cerita kalau awak nampak dua tangent bertemu pada satu point yang sama, maka kita tahu dia punya sudut dekat center itu sama dan sudut dekat bucu ujung tu pun sama. Okey, tu adalah karakter yang ketiga. Okey. So awak tengok, awak salin. Okey. Lepas tu kita cuba fahamkan dalam soalan. Okey. Baik. Jom pergi ke soalan dia. Nah, salin soalan dia. Amin salin ni lukis je. Sebab awak tahu dah dia punya soalan ni dekat mana buku teks kan? 6.3C soalan 1. The diagram on the right shows a circle of radius 5 cm. Okay, radius dia berukuran 5 cm. Dekat sini lah. Kalau sini 5 cm, sini pun 5 cm. Okay. And then dia bagi tahu given that PQ dan PR adalah tangent. So kat sini kita dah nampak dah tangent, dua-dua tangent ini bertemu pada bucu yang sama. Sorry. Iaitu P, kan? And then QSR adalah 60.
Okay, calculate the value of X untuk soalan A. Soalan B, calculate the value of Y. Dan C, the length of PQ. Dan D, the length of OP. Dekat sini kita dah kena relatekan dengan apa kita punya kefahaman kita pada karakter-karakter yang lain. Maksudnya karakter circle, karakter circumference. Kita kena tahu karakter of segitiga, segitiga bersudut tegak. Okay, semua tu kena ada dalam kepala dah. Jom kita cari sama-sama. Baik, macam mana nak dapatkan nilai X? Nak bagi awak sendiri tengok dan awak sendiri bagi tahu saya macam mana nak dapatkan jawapan dia. Ada yang nak mencuba? Cikgu, Ya, saya. bukaan yang QR tu sama bukaan dengan OR. QSR. QOR dengan QSR sama ke? QOR dengan QSR. QSR. Tak sama. Kenapa sama? Kenapa awak Apa, kata cikgu? sama? Oh, tak, saya tanya je. Awak tanya. Tapi betul lah, nilai dia sama. Cumanya macam mana awak boleh dapat nilai dia sama? Kita kena apply dulu dia punya karakter-karakter yang kita nampak sekarang ni. Saya ingat yang 60 ni kena darab 2 untuk Sebab apa? sebab dia punya sudut tu ada karakter tu yang kalau bukaan dia sama tapi satu sudut tu dekat center, satu sudut kat depan dia kena 2 kali ganda. Betul. Yes. Betul lah tu, dah nampak dah. Awak dah nampak dah karakter itu. Karakter di mana sudut pembukaan yang bertentangan dengan lengkuk yang sama. Okey, sudut pembukaan yang bertentangan dengan lengkuk yang sama. So SQ dengan SR, dia punya lengkuk dia RQ. Kan? Lepas tu yang OQ dengan OR, dia punya lengkuk dia pun RQ juga. Cumanya OQ dengan OR dia buka pada center. Kan? So sudut yang bertentangan macam 60 ni ada bertentangan dengan lengkuk. So dekat center O ini, yang bahagian inilah yang bertentangan dengan lengkuk. Dan betul lah awak cakap tadi, kalau dekat center dia perlu 2 kali ganda. So dekat sudut sini adalah 120 darjah. Dan kita faham yang kita ada 2 segitiga bersudut tegak sebab yang dilalui oleh tangent, maka sudut dekat center pada kedua-dua segitiga itu adalah sama. So 120 dibahagikan dengan 2. So awak akan dapat nilai X. Bagus, tahniah. Okay, so A X adalah 60. Itu jawapan dia. Maksudnya awak tunjuk ni lah bukti dekat gambar rajah ni. Okay, bagus. B. Okay, B pula. Dia nak dapatkan nilai B. Nilai B apa? Nilai Y. Nilai Y. Ada siapa nak cuba nilai Y? So kita dah tahu dan X adalah 60. Okey. Cikgu, Ya, saya. sudut ORP tu 90 darjah kan? ORP 90 darjah, betul. 90 darjah. Jadinya nak cari Y 180 tolak 90 tolak 60. Exactly, betul. So kita tahu dekat sini pun 60 darjah. Maka kita dah tahu segitiga bersudut tegak ataupun mana-mana segitiga hasil tambah sudut dalaman dia adalah 180. So Y sama dengan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 60. Maka awak akan dapat nilai Y awak 30. Bagus-bagus.
So sebab bila awak explain, bila awak sendiri yang bercerita, awak lagi faham. Dan saya mendengar pun saya seronok sebab awak faham. Kawan-kawan pun akan seronok mendengar dan akan faham. Okay, length of PQ. Macam mana nak cari length of PQ? Awak kena recall balik previous chapter. Sebab saya dah bagi tahu dah dalam topik ini kita perlu kaitkan dengan previous chapters. So awak dah tahu dah sini 30, sini 90. Kalau awak dah tahu information, awak tulis je. So Y ni pun 30. Yang tu je lah setakat ni kita tahu. Alright, so macam mana nak dapatkan the length of PQ? Ni PQ. Yup. Lepas tu sini pun 5. Ni radius 5. Ni 5 sama radius kan? Sama panjang. Cepat. Saya bagi clue berkaitan dengan trigonometric ratio. Sebab dia bersudut tegak, segitiga bersudut tegak. Jangan risau, awak boleh mencuba. Tak salah mencuba. Dan awak tak akan menyesal pun sebab awak mencuba. Dan awak tak akan menyesal kalau awak salah. Dia lagi menyesal kalau awak ada data, awak ada internet yang kuat, tapi awak tak nak mencuba. Okay, come on. Trigonometric ratio. Cuba ingat balik trigo ratio. Sin, cos, tangent. Nak pakai soh ke, nak pakai cah ke, nak pakai toa ke. Tak ada. Okey, tak apa. Trigonometric ratio. Kita boleh pilih mana-mana sudut. Okey, kalau awak nak ambil sudut X, so kita nak PQ betul. PQ dari sudut X, dari sudut 60 itu, PQ adalah bertentangan, iaitu opposite. Sekarang ni yang kita ada information adalah adjacent. So opposite over adjacent. So kalau kita nak guna opposite over adjacent, apa je yang trigo yang kita perlu letak? Kalau sin, so opposite over hypotenuse. Kalau cos, cah, adjacent over hypotenuse. Kalau tangent, toa, opposite over adjacent. So pilih yang mana? Tangent, cikgu. Tangent. Good. Sebab tangent adalah opposite over adjacent. So angle kita, angle yang sudut 60 ini. Okay, so tangent 60 sama dengan opposite kita adalah panjang PQ bahagi dengan bersebelahan adjacent. So 5. So PQ sama dengan 5 darab tangent 60. Tolong tekan kalkulator dan beritahu saya apakah nilai yang awak dapat. So, berapa geng dapat? Ya, betul Kemilia, 8.66. Okay, betul. 8.66 sentimeter. Ye. Dan soalan di panjang
OP. Macam mana nak cari panjang OP? Ni panjang OP ni. Kita dah ada panjang PQ. Kita dah ada panjang PQ 8.66. So macam mana nak cari panjang OP? Dekat sini awak kena pakai apa? Ada banyak kaedah awak boleh guna. Awak boleh guna trigonometric ratio. Awak boleh guna teorem Pythagoras sebab dia berada dalam berada dalam segitiga bersudut tegak. So jawapan ni berapa? Ada yang dah dapat jawapan? Anyone? Jawapan? Tak tahu. Tak tahu, cikgu. Berapa jawapan dia? Dia bagi clue dah. Pythagoras theorem ataupun ratio, trigonometric ratio. Come on, pagi-pagi dah ni. Awak boleh berfikir, awak hebat. Awak ada buku teks, awak boleh guna. Cuba. Yang mana yang tengah baring menyarap tu, duduk. Yang tengah baring-baring duduk. Yang tengah main rambut tu, buat tangan tu buat kerja. Okey, tak apa. Saya tolong. Okey. Okey, kalau nak pakai Pythagoras theorem, kita tahu yang panjang OP adalah hypotenuse. So dia adalah C, warna lain, warna hitam. C sama dengan square root of A squared plus B squared. So kita akan dapat square root of A adalah, kita pilih mana-mana. So 5 kuasa 2 tambah dengan 8.66 berkuasa 2. So awak tekan kalkulator, tekan. Dan awak akan dapat 9.99997. Dan awak bunarkan, awak akan dapat 10 cm. Okey, itu cara Pythagoras theorem. Kalau awak nak buat cara trigo ratio, awak tengoklah dekat sini. Kita boleh pilih mana-mana segitiga sebab dia melalui hypotenuse yang sama, melalui panjang OP yang sama. So kita ambil lah sini pun 8.66, panjang yang sama, panjang PR pun 8.66. So kalau saya nak ambil sudut 60, so saya ambil lah sudut 60 bertentangan dengan dia adalah opposite ataupun adjacent, sebab kita ada dua-dua nilai bertentangan pun ada, nilai adjacent pun ada. So yang kita nak adalah hypotenuse. So kita pilih salah satu, sama ada soh ataupun soh ataupun cah.
Okay. So saya nak pakai soh lah. So sin 60 sama dengan soh opposite. Opposite 8.66 bahagi dengan hypotenuse, iaitu panjang OP. Oh, ini silap ni. C ni adalah panjang OP. Kena bagi tahu lah sekali panjang OP. Okay. So OP, panjang OP sama dengan 8.66 bahagi dengan buka kurungan sin 60 tutup kurungan. Kalau dalam kalkulator lah, awak tekan 8.66 bahagi buka kurungan sin 60 tutup kurungan, dan awak akan dapat 10 cm. Betul tak? Saya cek dulu. 8.66 bahagi dengan sin 60 cm. 9.9997. Okey, betul. Alhamdulillah. Habis. So, kita dah tahu karakter yang ketiga berkenaan dengan bila ada dua tangent yang bertemu pada satu point yang sama, maka dua-dua segitiga bersudut tegak itu dia adalah sama panjang, dia sama hypotenuse, dia sama radius. Okey. Dan karakter yang terakhir untuk tangent adalah yang ni. Okey. Dia lebih kurang macam quadrilateral. Kan kalau quadrilateral segi empat, dan segi empat sudut bertentangan, sudut dalaman, dan dia akan sama dengan sudut bertentangan tapi luaran. Okey. So konsep dia sama. Cuma konsep dalam ni adalah bentuk segitiga. Okey, segitiga, nampak? Segitiga yang ketiga-tiga bucu itu berada atas circumference, dan salah satu bucu itu dia menyentuh tangent. Macam ni lah kat sini. Dia menyentuh tangent. Maka sudut X adalah sama dengan sudut Y. Sudut Y ni adalah sudut dalaman, dan dia adalah sama dengan sudut bertentangan. Okey, sudut bertentangan tapi di luar. Sama juga dengan sudut beta ini. So sudut beta ini dia adalah sudut dalaman, dan dia akan sama dengan sudut bertentangan tapi di luar. Dan lebih khusus lagi, sudut luar itu berada pada kawasan tangent. Okey, sudut luar itu berada pada kawasan tangent. Okey, so itulah cara kita nak faham. Tak perlulah kita nak baca ayat ni kan. Because the angles between the chords and the tangents are equal to the angles at the alternate segments subtended by the chords. Pening kan? So kita faham yang nampak je sudut bertentangan di luar, dia adalah sama. Okey, jom kita pergi kepada latihan nak bagi mudah faham. Okey, dia kata state the pair of angles with the same value in the following circles. So untuk satu A, okey, Z bertentangan dengan dia. So Y. A bertentangan X. So kita bagi tahu Z sama dengan Y dan A sama dengan X. Itu je. Kita nak bagi faham. Oh, okey, Z bertentangan dengan dia dekat kawasan tangent, dekat luar itu adalah sama sudut dia. Okey. B. Kat mana ni? C. Cuba tengok C. C bertentangan. Ada tak dia punya sudut luaran dia? Tak ada. Okey. Dia mesti kalau nak kata dia ada sudut luaran, dia mesti macam ni. Ni C. Dia kat sini penuh. Dia mesti penuh. Macam yang ni, ini ada lopong kat sini. Warna hitam ni ada lopong kat sini. Okey. So kita tak ada sudut bertentangan. So C tak ada. C tak ada. Okey, C tak ada. A ada tak A? Ada. A ada. So sudut bertentangan dia adalah Y. So kita bagi tahu A sama dengan Y. Okey, lagi B. Ada. B ada, iaitu sini. Sudut luaran dia adalah X. So B sama dengan X.
Kita tengok je bentuk segitiga itu, and then tengok sudut itu dan bertentangan dengan sudut luaran. Okay, so settle dan C. Cuba buat. Nak bagi awak sendirilah bercakap ataupun awak teks dalam Google Chat tu. Okay, cuba bagi tahu saya, cuba bantu diri awak and dapatkan jawapan. Siapa yang depressed, okay, stres dalam hidup, tolong kuat semangat. Okay, jangan ada niat nak bunuh diri ke, niat nak merosakkan diri. Jangan mendiamkan diri. Kalau ada problem, bagi tahu. Bagi tahu mak ayah, bagi tahu atuk nenek. E sama dengan Z. E, oh tak boleh. Sebab dia mesti bertentangan dan berdepan dengan dia. Macam Z itu, dia tak bertentangan pun sebab dia sebelah. Di sebelah belakang. Dia mesti berdepan, pandang depan. Kalau Z, E itu dia pandang belakang. Tak boleh. A sama dengan Z betul. A sama dengan Z betul. Okey, bagus. A sama dengan Z. Okey, bagus. Lagi? E sama dengan F. Betul. E sama dengan F. Okey, bagus. Ada lagi tak? Y sama dengan X. Y sama dengan X. Okey, kita bertentangan dengan dia. Okey, betul? Y sama dengan X. Alhamdulillah, bagus. Ada lagi tak? Tak ada dah kot. Okey, so maknanya awak faham. Okey, awak boleh nampak. Oh, okey, bertentangan dengan dia, sudut dalaman yang bertentangan, yang pandang kepada tangent, di luar tangent itu. So, sudut dia adalah sama. Yeay.